2020 bukanlah tahun yang menyenangkan buat kita semua. Tiada siapa menyangka ia boleh dikatakan tahun malapetaka buat dunia. Tiada siapa juga menduga Kuala Lumpur dan kebanyakan ibu kota yang penuh dengan riuh dan hiruk pikuk warga kota boleh berubah dengan sekelip mata. Sunyi dan sepi sebegini. Kerana di sebaliknya, ia tahun yang syarat dengan emosi dan keresahan. Tahun yang telah meragut jutaan nyawa. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nurliza Muhammad Zain dalam Imbasan 2020. Memasuki tahun 2020, ramai mengimpikan teknologi futuristik. Tidak kurang juga perancangan pentadbiran dunia dalam mengurus dan memberikan perkhidmatan di luar kotak pemikiran. Namun, semuanya hanya tinggal perancangan. Bagi membuka tirai intipati Imbasan 2020, rakan wartawan Ridwan Hussein telah bersedia di sebelah sana untuk merungkai laporan pengenalan Imbasan tahun 2020. Baik, terima kasih. Wah, hebatnya Malaysia. Canggih betul ni. Wih, siap ada kereta terbang lagi. Wih. Lagi hebat, nak berhubung guna jam hologram je. Hai. Guys, nanti kita borak lagi lah, tengah kerja ni. Siap ada robot sebagai pembantu rumah lagi tau. Terima kasih, Auto. Namun itu bukanlah apa yang dihidangkan tahun 2020. Sebaliknya, tiada siapa yang pernah menjangka, jauh sekali menduga bahawa Malaysia dan seluruh dunia diancam dengan satu lagi virus pembunuh. Umpama tsunami COVID-19 mengubah lanskap global. Ya, memang kita pernah diuji serangan wabak dan virus sebelum ini. Antaranya virus Nipah, Zika, influenza A dan MERS-CoV. Namun apabila COVID-19 mula menular, kebimbangan tercetus dalam kalangan rakyat Malaysia seolah-olah kita bergantung di rambut sehelai. 25 Januari 2020 pastinya menjadi tarikh yang tidak akan luput di ingatan rakyat Malaysia. Ia ketika mana berita kes COVID-19 pertama disahkan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Menteri Kesihatan ketika itu Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad memaklumkan 3 individu yang merupakan ahli keluarga dikesan positif di Singapura. Susulan itu, alat imbasan suhu badan di pintu masuk negara ditambah, 26 hospital diarah bersiap siaga. Februari turut bermula suram apabila kes pertama positif COVID-19 membabitkan warga tempatan dilaporkan. Ia melibatkan lelaki berusia 41 tahun dari Selangor yang mempunyai sejarah perjalanan ke Singapura. Namun pelangi selalunya muncul selepas hujan. Hari yang sama, seorang kanak-kanak perempuan warga Cina di Langkawi yang sebelum ini positif COVID-19 pulih dan bebas sepenuhnya daripada jangkitan. Menambah kelegaan apabila 107 rakyat Malaysia yang terkandas di Wuhan, China selamat dibawa balik ke tanah air. Selang sehari, seorang wanita tempatan pula disahkan positif, menjadikan 4 rakyat tempatan didapati positif ketika itu. Selepas 11 hari tidak mempunyai kes baru, Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah mengumumkan 14 kes dikesan positif COVID-19. 11 Mac, kluster tempatan pertama dilaporkan kluster Perhimpunan Seri Petaling. Setelah berjuang lebih 4 bulan, hasilnya kluster terbesar di Malaysia itu tamat 8 Julai lalu. Detik 10 malam 16 Mac menjadi saksi lanskap baru kehidupan Malaysia dan seluruh rakyatnya. Mata tertumpu ke kaca televisyen mendengar pengisytiharan Perintah Kawalan Pergerakan PKP buat pertama kalinya. 17 Mac, COVID-19 meragut nyawa pertama di negara ini. Mangsa seorang paderi di Sarawak berusia 60 tahun. Berkuat kuasa 18 Mac, Malaysia secara rasminya melaksanakan PKP dengan mengamalkan pelbagai prosedur operasi standard SOP. Ia kemudiannya diteruskan dengan PKP diperketatkan PKPD pada 27 Mac, PKP bersyarat PKPB pada 1 Mei dan PKP pemulihan PKPP pada 7 Jun.
Komitmen dan usaha petugas Barisan Harapan Kita diiktiraf dunia. Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah disenarai antara 3 doktor terbaik dan paling diyakini di dunia atas usaha menangani COVID-19. Malaysia juga pernah tersenarai sebagai salah sebuah daripada 47 negara yang sedang memenangi perang melawan wabak itu 26 Jun lalu. Pilihan Raya Negeri PRN Sabah jelas menjadi antara punca peningkatan mendadak kes COVID-19 di negara ini. Tidak selesai di situ, kluster teratai pula muncul membabitkan pekerja kilang di Meru Klang. Dari hanya 74 kes positif, ia kemudiannya meningkat mendadak kepada lebih 1,500 kes sehari. Situasi kini meruncing dengan pelbagai kluster baru muncul. Yang nyata kita belum menang. Namun yang pasti, kita mesti menang. Apa yang biasa kita buat dahulu, tak boleh kita buat sekarang ini lagi. Bak kata pepatah, Allah bisa, tegal biasa. Nyata sedikit sebanyak kita dapat menyesuaikan kebiasaan dalam kehidupan selari dengan prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Ya, itulah norma baharu. Bersalam kini ibarat dosa besar. Pelitup muka wajib dipakai dan penjarakan fizikal perlu dipatuhi. Lebih cakna tentang kebersihan diri, kita lebih kerap mencuci tangan dengan sabun selain membawa cecair pembasmi kuman ke sana, ke sini. Ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. COVID-19 turut memaksa kita merubah sistem atau cara bekerja. Jika sebelum ini perlu berdepan kesesakan lalu lintas untuk ke pejabat, rutin itu berubah apabila kebanyakan pekerja, bahkan majikan sendiri perlu bekerja dari rumah. Lihat saja mesyuarat kabinet, sidang media secara maya oleh pemimpin kerajaan selain webinar yang dianjurkan syarikat korporat. Namun ada hikmahnya, yang buta IT kini lebih celik. Manakala tidak, sesi pembelajaran dan pengajaran PDP kini hampir keseluruhannya dibuat secara dalam talian. Sektor ekonomi turut terencat. Peniaga tidak lagi kekal tradisional, sebaliknya meneroka strategi baru selari dengan peralihan trend pengguna yang rata-ratanya sudah terbiasa membeli belah secara dalam talian. Bagi yang gemar bersosial dan bersukan, pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP nyata menekan emosi. Namun kita tidak mencari alasan. Kita masih giat bersukan dan melakukan aktiviti menarik bersama keluarga di rumah. Paling menyeksa jiwa, tidak boleh merentas daerah atau negeri untuk melancong atau sekadar menjenguk kampung halaman. Nak kahwin pun sudah lain caranya. Jika dulu boleh bawa sekampung ke majlis akad nikah atau bicara perkahwinan, kini jumlahnya terhad mengikut lokasi dan SOP Pejabat Agama dan Majlis Keselamatan Negara MKN. Tak sampai 15 minit, selesai segalanya. Ada yang seronok dapat berjimat. Ada juga yang rasa tak semeriah dulu. Aktiviti dan upacara keagamaan turut tidak segiat dahulu. Pernah ditutup buat seketika, pusat ibadat kini boleh dibuka dengan SOP ketat. Lebih terpahat diingatan apabila tiba musim perayaan. Baik Hari Raya Aidilfitri, Deepavali, sambutan Krismas, Hari Keamatan dan lain-lain terasa suramnya. Di sebalik pergelutan membiasakan diri dengan norma-norma baharu itu tadi, COVID-19 nyata mengajar kita pelbagai pengajaran hidup lain. Kita pastinya rindu rasa untuk bersalaman, berpelukan selain senyuman yang dilemparkan di sebalik pelitup muka. COVID-19 juga mengajar kita untuk lebih bersabar, bersyukur dan berjimat di kala kesempitan. Tingkah laku, pemikiran serta aspek kemanusiaan yang terbaik dari sikap kesukarelawanan, toleransi yang tinggi serta kawalan kendiri juga semakin terselah. Namun selain daripada norma-norma baru ini, saya rasa ada lagi benda yang baru, kan Juliana? Ya Ridwan, Malaysia turut mendapat kerajaan baru. 2020 turut menguji pasang surut politik tanah air. Tiada siapa menyangka selepas 22 bulan kerajaan pimpinan Pakatan Harapan yang diangkat pada PRU ke-14 yang lalu, kini tumbang.
Kerjasama politik baru Perikatan Nasional kini mengambil alih tampuk pentadbiran negara selepas drama yang mencemaskan rakyat tatkala kes COVID-19 terus naik mencadak di seantero dunia. Tan Sri Muhyiddin Yassin mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri selepas mendapat keyakinan majoriti ahli parlimen dan diperkenan Yang di-Pertuan Agong. Langkah Sheraton pembuka kepada babak pertama. Tadbir urus negara dilihat bercelaru seketika apabila Tun Dr. Mahathir Mohamad meletak jawatan. Keputusan tidak diduga rakyat kebanyakan itu membawa kepada tumbangnya Kerajaan Pakatan Harapan. Bagi mengelak pilihan raya umum mengejut di saat COVID-19, ahli-ahli parlimen daripada beberapa parti lain tampil menyatakan sokongan kepada Kerajaan Perikatan Nasional. Dipimpin Tan Sri Muhyiddin Yassin yang mendapat sokongan ahli parlimen daripada Bersatu, UMNO, PAS, GPS, STAR, PBS, sebahagian PKR dan juga Bebas. Kabinet baru terus bekerja bersungguh-sungguh mengembling segala keupayaan melawan musuh tidak kelihatan COVID-19. Istiadat pembukaan mesyuarat pertama penggal ketiga Parlimen ke-14 di Dewan Rakyat pada 18 Mei menyaksikan perubahan besar kepada kedudukan kerusi 222 ahli parlimen. Blok kerajaan dan pembangkang bertukar berikutan peralihan kuasa yang berlaku. Tambah lemah dengan kehilangan majoriti beberapa kerajaan negeri. Lebih parah apabila kalah di PRK Kimanis, PRK Chini dan PRK Slim. Kegagalan terus menghimpit pembangkang apabila tidak berjaya membentuk kerajaan negeri di Sabah pada pilihan raya negeri 26 September. Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim sekali lagi menggemparkan negara dengan pengumuman mendakwa dirinya memiliki sokongan majoriti untuk menubuhkan kerajaan baru. Gegak gempita itu terhenti apabila Yang di-Pertuan Agong menasihatkan Datuk Seri Anwar supaya akur dan menghormati proses-proses perundangan seperti mana yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Drama politik belum berakhir, undi tidak percaya terhadap Perdana Menteri pula dicanang dikala negara mahu membentangkan Belanjawan 2021. Baginda sekali lagi menasihatkan ahli politik untuk bermuhasabah agar negara tidak sekali lagi diheret ke kancah politik tidak menentu serta mempamerkan kematangan dalam berpolitik. Kepimpinan negeri Perak turut haru biru apabila berdepan pertukaran menteri besar sebanyak 2 kali dalam tahun ini sahaja. Sultan Nazrin Muizzuddin Shah bertitah keadaan itu bukan sejarah yang perlu dibanggakan. Dalam pada itu, kerjasama politik dalam Perikatan Nasional juga sering teruji. Natijahnya, di bilik mesyuarat, mereka boleh duduk semeja dan mencari kata sepakat. Akhirnya, Majlis Presiden semua parti-parti yang menyokong Perikatan Nasional ditubuhkan. Persoalannya, bersediakah Malaysia untuk diadakan PRU15? Tidakkah pilihan raya di Korea Selatan, India, Singapura, Amerika Syarikat di kala pandemik ini boleh dijadikan rujukan? Tidakkah PRN Sabah menjadi iktibar? Jangan kerana ada yang tamakkan kuasa, rakyat jadi mangsa. Juliana Syarin, TV3. Anda masih bersama Imbasan 2020. Arahan dikeluarkan, kawat duri dipasang, penduduk dikawal 24 jam. Ternyata ia situasi yang tidak pernah kita bayangkan. Namun pada sisi positif di sebalik pandemik COVID-19, kelumpuhan manusia memberi kelegaan kepada bumi. Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP susulan pandemik COVID-19 bukan sahaja merubah corak kehidupan manusia kepada norma baru, sebaliknya memberi nafas baru buat alam sekitar dan iklim dunia secara amnya. Masakan tidak, aktiviti harian manusia yang terbatas memperlihatkan pengurangan ketara pencemaran air dan udara. Sungai Kelang yang terkotor di Malaysia. Sekarang bayangkanlah anda betapa bersih sungai sekarang kita ni. Tahun 2020 ternyata tahun terbaik buat alam sekitar. Boleh dikatakan tempoh berehat kepada bumi yang sudah berusia berbilion tahun.
Malangnya, dalam tahun ini sudah 9 kali kejadian henti tugas loji rawatan air berlaku di Selangor yang disebabkan oleh pencemaran sumber air iaitu sungai. Itu tidak termasuk henti tugas yang disebabkan paip pecah atau penggantian dan penambahbaikan aset kritikal di LRA. Menambah beban jutaan pengguna dikala berdepan dengan pandemik COVID-19 ini. Bagi mengelak dari pencemaran ini terus berlaku, Kementerian Alam Sekitar dan Air (KASA) bercadang meminda Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 dan Akta Industri Perkhidmatan Air 2006 dengan meningkatkan jumlah hukuman denda sehingga RM10 juta berbanding RM100,000 ketika ini. Juga meningkatkan hukuman penjara sehingga 15 tahun berbanding setahun sebelum ini. Lazimnya kedatangan musim tengkujuh di penghujung tahun akan mengakibatkan bencana banjir. Keadaan ini dijangka berlarutan hingga ke awal tahun hadapan. Lebih mencabar untuk memastikan prosedur operasi standard SOP dipatuhi semasa di pusat pemindahan sementara bagi mengelak dari penularan jangkitan COVID-19. Perbicaraan kes membabitkan pemimpin politik di mahkamah turut mendapat perhatian. Datuk Seri Muhammad Najib Tun Razak menghadapi 3 pertuduhan pecah amanah, 3 pertuduhan pengubahan wang haram dan 1 pertuduhan salah guna kuasa berhubung dana SRC International. Bekas Perdana Menteri itu didapati bersalah terhadap ke-7 pertuduhan. Turut dihadapkan ke mahkamah isterinya, Datin Sri Rosmah Mansor bagi kes rasuah berkaitan projek solar hybrid. Bekas Menteri Keuangan Lim Guan Eng turut didakwa atas 2 pertuduhan. Kes membabitkan 2 lot tanah milik Kerajaan Pulau Pinang bernilai RM208.8 juta. Selain itu, Mahkamah Tinggi melepas dan membebaskan bekas Ketua Menteri Sabah Tan Sri Musa Aman daripada semua 46 tuduhan rasuah dan pengubahan wang haram berhubung kontrak konsesi balak. Kematian 23 individu dalam insiden kebakaran di Pusat Tahfiz Darul Quran Ittifaqiyah Datuk Keramat 3 tahun lalu akhirnya mendapat pembelaan. Remaja berusia 19 tahun dihukum penjara. Perbicaraan kes membunuh, bersubahat membunuh dan mencederakan pegawai kadet laut Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM Zulfarhan Osman Zulkarnain di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur masih belum selesai. Nur Emah Muhammad Hashim atau dikenali sebagai Makcik Gelang Pink turut mencuri tumpuan. Dia dipenjara sehari dan denda RM8,000 kerana gagal mematuhi perintah pengawasan dan pemerhatian ketika dikenakan perintah kuarantin di rumah. Tidak sampai seminggu, S. Ramesh Kumar atau dikenali sebagai Pakcik Gelang Putih pula didenda RM2,500 kerana berkunjung ke sebuah pusat konvensyen ketika masih dalam tempoh kuarantin wajib. Tahun ini juga umpama klimaks filem perisik yang menggemparkan. Manakan tidak, konspirasi jenayah peringkat tertinggi didedahkan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 7 Januari lalu. Januari membuka tirai 2020 dengan perkabaran mengejutkan semua. Ia apabila seorang kanak-kanak perempuan berusia 2 tahun meninggal dunia, dipercayai akibat kelakuan sadis ibu kandung dan teman lelakinya. Ibu tunggal berusia 22 tahun itu didakwa menyebabkan kematian anak perempuannya Nur Syahana Abdus Kudus di Taman Kempas Indah, Kempas, Johor. 8 malam 29 Jun, penduduk sekitar Jeti Pengkalan Kuala Kemasin, Bacok, Kelantan gempar apabila bot dinaiki 20 pemancing termasuk tekong dan awak-awak terbalik di badai ribut dan ombak besar. Genap seminggu kejadian, kesemua mayat 8 yang terkorban ditemui. Tak kurang gempar apabila dalang utama kegiatan penipuan Macau Scam dan perjudian dalam talian Alvin Goh dan Eddie Kana ditahan. Ia setelah Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM percaya mereka mensasarkan mangsa di China selain bekerjasama dengan kartel penipuan di luar negara. Turut ditahan 130 individu termasuk beberapa selebriti terkenal.
pegawai dan anggota polis yang dipercayai melindungi sindiket ini. Peribahasa harakan pegar makan padi pula cukup padan dengan penahanan 53 individu antaranya dari pegawai grade terendah KP19 sehinggalah yang berpangkat timbalan pengarah Jabatan Imigresen. Mereka didakwa bersekongkol dengan sindiket urusan cop palsu di sempadan utama negara. Mengecewakan apabila mereka yang diberi amanah gelap mata dengan tawaran puluhan ribu ringgit sebulan selain kenderaan mewah oleh sindiket durjana. 2020 turut membawa perkabaran duka buat keluarga 4 sahabat ini termasuk sepasang kembar. Mangsa Sharifah Farisha Said Fatih, Ayuni Syazwani Sabri, Nur Adilah Muhammad Safwan masing-masing berusia 21 tahun meninggal dunia akibat keracunan karbon monoksida. 2 individu maut setelah sebuah kapal penyelenggaraan MV Dayang Topaz merempuh pelantar minyak dan karam di 7.7 batu nautika dari Kuala Baram, Miri, Sarawak. Tak sampai seminggu, negara sekali lagi gempar. Kali ini dengan tragedi seorang remaja maut ditikam kawan sendiri di Kampung Lubuk Batu, Kuala Telemong, Hulu Terengganu. Siti Nur Suria Ismail, 19 tahun, ditemui dibunuh kejam dengan beberapa kesan tikaman, dipercayai senjata tajam di beberapa bahagian badan termasuk putus pergelangan tangan kiri. Pagi penduduk taman melawati Ampang 8 November lalu tidak seperti biasa. Manakah tidak, insiden pertembungan 2 helikopter di udara di kawasan itu nyata menggegarkan mereka dan seluruh negara. 2 mangsa dilaporkan terkorban, manakala 2 lagi selamat dalam kejadian 11.30 pagi itu. November terus mencoret titik hitam apabila seorang anggota pasukan gerakan am PGA yang bertugas di pos sempadan Malaysia Thailand Padang Besar Perlis terbunuh akibat ditembak kumpulan penyelundup. Dalam kejadian 3.10 pagi itu, mangsa mendiang Sarjan Baharudin Ramli sedang bertugas bersama seorang lagi anggota, Sarjan Nurehan Tari yang cedera parah. Tanggal 26 November, pendakwah selebriti ditahan bagi membantu siasatan berhubung 12 laporan membabitkan kes rogol dan cabul. Tragedi menimpa bekas pengarah bahagian teknologi maklumat Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia MARDI, Dr. Wan Hassan Wan Embong turut mengejutkan kita. Pagi itu terus gempar apabila berita kanak-kanak 4 tahun maut dicampak datuk tirinya dari tingkat 4 apartmen di Danau Kota Setapak. Tahun 2020 turut kecoh dengan kes kemalangan maut angkara pemandu mabuk. Lebih meruntun hati apabila seorang anggota polis maut setelah sebuah pacuan 4 roda disyaki dipandu individu mabuk merempuh SJR di Plaza Tol Kajang Selatan, Lebuhraya Lekas awal pagi 3 Mei. Dalam kejadian jam 2.11 pagi itu, Korporal Safwan Muhammad Ismail, 31 tahun, meninggal dunia di lokasi akibat kecederaan parah di kepala dan badan. Menutup tirai 2020, 4 penjenayah yang menyamun sebuah rumah dan cuba melarikan diri ditembak mati polis dalam kejadian di Sungai Buloh, Selangor. Ia setelah suspek melakukan jenayah samun di Taman Pelangi Rawang dan cuba melarikan diri 25 Disember lalu. Sememangnya tahun 2020 mencatat sejarah. COVID-19 bukan hanya menjejaskan kesihatan manusia sejagat, tetapi juga melumpuhkan sektor ekonomi dunia. Tidak terkecuali 2 ekonomi terbesar dunia, China dan Amerika Syarikat, turut terkesan. Pasaran saham terjejas, kadar pengangguran melonjak ke paras tertinggi dan beribu-ribu lagi perniagaan terpaksa menutup operasi mereka. Namun tidak kurang juga bagi setengah pihak yang mendapat laba dengan situasi yang berlaku. Menyedari impak besar COVID-19 ke atas ekonomi negara, Malaysia memulakan langkah sebagai antara negara yang pertama di rantau ini memperkenalkan beberapa pakej rangsangan ekonomi bagi mengurangkan kesan COVID-19. Ternyata dengan beberapa pembaharuan pelan perniagaan yang diubah mengikut kesesuaian keadaan pandemik semasa, ada yang menarik nafas lega. Kita ikuti laporan ini. COVID-19 membadai ekonomi dunia ke lembah kemelesetan terburuk sejak The Great Depression 1930-an.
Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang diaktifkan seluruh dunia termasuk Malaysia pada 18 Mac merencatkan aktiviti ekonomi. Bukan sahaja pengeluaran barangan, kutipan hasil komoditi seperti getah, kelapa sawit dan petroleum turut terkesan. Walaupun PKP sudah mula dilonggarkan, kesannya terhadap perniagaan masih dirasai sehingga kini. Beberapa sektor utama seperti pelancongan, perkhidmatan, penerbangan dan peruncitan adalah antara yang paling teruk terkesan. Nama-nama megah seperti AirAsia, Malaysia Airlines, Hotel 5 Bintang selain pusat membeli belah seluruh negara terpaksa menutup sebahagian operasi sehingga ramai pekerja terpaksa diberhentikan. Kadar pengangguran meningkat lebih 5% pada April dan Mei. Individu menganggur meningkat ketara sehingga mencecah lebih 778,000, menyebabkan ekonomi negara mengecil kepada 0.7% pada suku pertama. Paling teruk pada suku kedua apabila KDNK menguncup sehingga 17.1%. Bagi menstabilkan keadaan, Bank Negara tampil mengurangkan kadar dasar semalaman OPR sebanyak 3 kali berturut-turut ketika pandemik. Keadaan suram kembali cerah apabila aktiviti ekonomi dibuka semula secara berperingkat sejak Mei. Masa suku ketiga, KDNK negara mencatat penguncupan yang lebih rendah, susut hanya 2.7%. Semua ini hasil kelonggaran sekatan perjalanan membolehkan aktiviti perniagaan beroperasi semula secara beransur-ansur. Bank Pusat menjangka ekonomi negara berkembang antara 6.5% dan 7.5% pada tahun 2021. Di sebalik semangat roh pemulihan yang bertiup ketika ini, hakikat perlu diterima, kita ada normal baharu. Namun, cetusan ekonomi digital menjadi sinar baru. Jualan atas talian, e-dompet, pembayaran QR, penghantaran makanan atas talian, semua menjadi normal baharu. Bukan sekadar pertemuan dan mesyuarat, perjanjian penting blok ekonomi terbesar dunia di bawah Perjanjian Perkongsian Ekonomi Komprehensif Serantau RCEP juga dibuat secara maya 15 negara anggota. Namun, biar apapun, 2020 meninggalkan kesan yang mendalam kepada semua perniagaan dan ekonomi. PKP yang merencatkan aktiviti ekonomi mengancam kelangsungan syarikat dan masa depan pekerja mereka. Tanpa menunggu lama, kerajaan tangkas memperkenal pakej ransangan sebagai talian hayat kelangsungan hidup rakyat. Meskipun di badai kemelut politik tanah air, Perdana Menteri interim ketika itu, Tun Dr. Mahathir Mohamad tampil mengumumkan pakej ransangan ekonomi. 20 bilion ringgit diperuntukkan tertumpu ke arah usaha memerangi penularan wabak. Selepas 26 hari dilantik selaku Perdana Menteri ke-8, Tan Sri Muhyiddin Yassin pula muncul sebagai wira di hati rakyat. Bantuan luar biasa diperkenalkan, pakej ransangan ekonomi prihatin rakyat, Prihatin. 250 bilion ringgit disediakan. Diskaun bil elektrik disediakan secara berperingkat antara 15% hingga 50% mengikut kadar penggunaan. Moratorium bayaran balik pinjaman selama 6 bulan memberi kelegaan kepada rakyat dan PKS. Pandemik yang berterusan memaksa kerajaan memperkenalkan pakej prihatin tambahan. Fokus pakej membantu perniagaan yang berdepan masalah aliran tunai. Dengan kebanyakan sektor ekonomi mula dibuka selepas PKP bersyarat dijalankan, negara memasuki tahap pemulihan. Pada masa yang sama, Pelan Jana Semula Ekonomi Negara atau PENJANA diperkenalkan. 40 inisiatif dirangka dengan nilai 35 bilion ringgit. Tidak berhenti di situ, kerajaan tampil lagi pada September dengan kerangka inisiatif tambahan khas Kita Prihatin dengan peruntukan 10 bilion ringgit. Belanjawan 2021 digelar Ibu Segala Bajet dibentangkan 6 November lalu. Dengan tema Teguh Kita Menang Bersama, peruntukan perbelanjaan terbesar dalam sejarah negara. 322.5 bilion ringgit ia bagi memulihkan ekonomi dan membantu rakyat yang terjejas pandemik COVID-19. Kemudahan Air Lestari diperkenalkan
membenarkan ahli mengeluarkan wang simpanan persaraan akaun 2 sehingga RM6,000. Tidak mencukupi, ditambah pula dengan iSinar. Pengeluaran akaun 1 bagi 8 juta ahli yang layak. Selain itu, pengurangan caruman dari 11% ke 7% bermula April hingga Disember, manakala 9% untuk tahun 2021. Bermula dari seorang individu kepada individu yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain, dan kini ia sudah merebak ke seluruh dunia. Misteri virus pembunuh senyap ini pada mulanya digelar novel coronavirus atau 2019 nCoV, sehingga kini masih belum menemui titik notahnya. Kita ikuti laporan bahana COVID-19 pandemik yang menggegar dunia. 3 Januari 2020, Wuhan, China. Kes pertama COVID-19 dilaporkan selepas kluster pertama dikenal pasti pada 31 Disember 2019. Sup kelawar yang dimakan hasil pembelian di pasar Wuhan dipercayai menjadi punca pembawa dan penyebaran virus. Wabak semakin menular. Pasar Wuhan diarah tutup serta-merta. 9 Januari 2020, kes kematian pertama COVID-19 dicatatkan. Selepas siasatan dilakukan, Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengesahkan penularan jangkitan berpunca daripada manusia kepada manusia. Kes positif naik mendadak. China membuat keputusan mengisytiharkan perintah berkurung di Wuhan bagi mengekang penularan virus. Selepas 170 korban dicatatkan di China dan merebak ke 18 negara, WHO mengumumkan coronavirus sebagai darurat kesihatan awam global. 31 Januari, Amerika Syarikat pula mengisytiharkan darurat kesihatan di peringkat domestik. 5 Februari, kluster luar terawal tercetus. Kluster kapal persiaran Diamond Princess di Yokohama, Jepun menjangkiti 175 orang. 11 Mac, WHO akhirnya mengisytiharkan COVID-19 sebagai pandemik. Pelaksanaan prosedur operasi standard SOP lebih ketat kemudiannya diambil bagi mengawal penularan wabak. Penduduk dunia yang berada dalam kegelapan akhirnya seakan menemui cahaya harapan apabila vaksin dibangunkan dengan ujian pertama Mac lalu. 57 vaksin diuji kaji ke atas manusia. 87 praklinikal vaksin pula diuji ke atas haiwan. 11 Ogos, Rusia akhirnya mengumumkan menjadi negara sulung menerajui vaksin yang dibangunkan Institut Gamaleya. Dan tanggal 8 Disember, United Kingdom menjadi negara pertama melancarkan vaksin yang digunapakai secara besar-besaran dari gergasi farmaseutical Pfizer dan rakan kongsinya dari Jerman BioNTech. Dengan kempen bertemakan Battle for the Soul of the Nation, rakyat Amerika Syarikat telah memilih Joe Biden, 77 tahun, dari Parti Demokrat sebagai Presiden ke-46 dan menafikan hasrat Donald Trump dari Parti Republikan untuk menjadi Presiden bagi penggal kedua. Biden memperoleh 284 undi elektoral, manakala Trump hanya meraih 214 undi elektoral. Naib Presiden Amerika Syarikat pula bakal disandang Kamala Harris, menjadikan beliau wanita pertama di negara Uncle Sam yang memegang jawatan itu. Trump pula masih belum menerima kekalahannya, malah bakal mencabar kemenangan Biden di mahkamah. Kononnya wujud penipuan dalam pilihan raya itu. Ketika keputusan pilihan raya belum dikeluarkan secara rasmi pun, beliau sudah isytihar yang beliau menang. Selain faktor ekonomi, ada beberapa faktor lain yang membawa kepada kekalahan Trump.
respons Trump terhadap pandemik ini lambat dan mengecewakan. Keengganannya untuk membuat pelan tindakan yang komprehensif telah meragut ribuan nyawa di Amerika Syarikat. Trump memperoleh keuntungan politik dengan memanfaatkan ketakutan rakyat kulit putih bahawa mereka akan kehilangan hak dan kuasa. Serangan Trump terhadap media arus perdana dan pegangannya terhadap retorik ketuanan kulit putih melebarkan lagi jurang antara masyarakat. Trump telah meluluskan larangan kemasukan rakyat 7 negara umat Islam ke Amerika Syarikat dan mengaitkan Islam dengan terorisme. Ia telah menyemarakkan lagi sentimen Islamofobia dan kebencian terhadap umat Islam di Amerika Syarikat dan dunia. Gagasan America First dan dasar luar yang cacar merbah telah mengancam kedudukan Amerika Syarikat di mata dunia. Kesimpulannya, masih banyak faktor lain yang menyumbang kekalahan Trump. Namun, faktor tadi sudah cukup memakan dirinya untuk rakyat Amerika Syarikat memaksanya keluar daripada White House selepas sepenggal mentadbir. Tiada siapa menyangka tragedi 4 Ogos 2020 mengubah landscape fizikal ibu kota Beirut dan landscape ekonomi Lubnan secara keseluruhan. Pelabuhan Beirut, pintu masuk utama dari laut ke Lubnan, terdiri daripada 4 lembangan, 16 dermaga dan 12 gudang, tiba-tiba bergegar. Lebih 200 orang maut dan 6,500 lagi cedera. Letupan pertama menyaksikan kilatan cahaya dipercayai akibat letupan bunga api dari gudang berhampiran pelabuhan. Tidak berapa lama kemudian, sekitar jam 6:06 petang waktu tempatan, letupan kedua jauh lebih dahsyat. Hasil siasatan mendapati letupan berpunca daripada 2,750 tan metrik amonium nitrat yang dirampas daripada sebuah kapal terbiar dan disimpan di pelabuhan Beirut sejak 6 tahun lalu. Beirut diisytihar zon bencana dan darurat. 28 waran tangkap dikeluarkan ke atas pegawai keselamatan, pegawai pelabuhan dan kastam ekoran letupan itu. Tunjuk perasaan dengan mesej anti perkauman terbesar dalam sejarah Amerika, Black Lives Matter (BLM) yang bermula pada 2013 menjadi paling kritikal dan terbesar tahun ini selepas George Floyd maut di tangan seorang anggota polis pada 25 Mei 2020 di Minneapolis. Kematian Floyd mencetuskan protes di seluruh dunia menuntut hak sama rata diberikan. Kurang 6 jam, kita semua akan melangkah ke tahun 2021. Besarlah harapan agar dunia dan Malaysia khususnya bebas dari COVID-19. Berikut antara yang dikongsikan. Libatkan belia dalam tadbir urus negara. Nakkan masjid dibuka. Pihak kerajaan dapat membantu peniaga-peniaga. Kanak-kanak dapat kembali ke tadika untuk meneruskan pembelajaran. Sedar atau tidak, kita telah pun berjaya menempuh 365 hari tahun ini. Pastinya memori atau kenangan tahun ini, sama ada yang indah atau tidak, adalah pengalaman yang mematangkan kita semua. Tahun yang boleh dijadikan iktibar dan menyuntik semangat baru untuk kita menempuh tahun-tahun mendatang. Selamat tinggal 2020, selamat datang 2021. Setelah diteliti, tahun ini bukanlah wawasan 2020 seperti mana yang mahu kita realisasikan sebelum ini. Pelbagai tragedi, keresahan, kesedihan dan kehilangan insan tersayang. Tetapi tanpa kita duga, tahun ini juga sebenarnya tahun yang mengenal erti sebenar pengorbanan dan kasih sayang. Ia tahun tragedi yang meletakkan kepentingan orang lain melebihi dari diri kita sendiri.
Tahun untuk perkara yang mustahil menjadi tidak mustahil. Tahun yang menunjukkan perkara yang kita fikir kita tidak boleh lakukan, tetapi sebenarnya kita boleh lakukan dengan sokongan semua pihak. Tahun yang mengiktiraf erti wira yang sebenar. Dan kita kena jaga kita kena jaga keluarga kita jaga masyarakat dan negara kita. Sesungguhnya, kita pernah melalui pelbagai tragedi, cabaran dan dugaan pada tahun-tahun sebelumnya. Begitu juga tahun ini. Semuanya demi survival diri, agama, bangsa dan negara.